Assalamualaikum semua. Nama aku Syaibul Baker dan hari ini aku nak review lens terbaru daripada Sony, iaitu lens FE PZ16 ke 35mm f4G. Boleh tahan panjang kat nama dia. So tunggu apa lagi? Let's go. Ush. Alright guys, inilah lens dia. Lens FE PZ16 ke 35mm f4G. Ini lens terbaru daripada Sony dan ianya ialah lens full frame. Lens ni memang sangat-sangat menarik guys. Sangat-sangat menarik. Ia unik dan yang pertama untuk Sony hasilkan dengan teknologi yang boleh katakan sangat-sangat baru. Memang pelik sikit teknologi yang digunakan untuk lens ni. Tapi sebelum aku nak cerita terdetail, so biar aku cerita secara luaran mengenai lens ni. Kalau tengok dekat sini dia ada autofocus monofokus kat sini. Ini autofocus monofokus, ini focus hold button. Yang ini apa? Yang ini ialah dia punya zoom. Kita boleh zoom in, zoom out. Nanti aku cerita lebih detail lagi. Dia ada aperture ring. Lens G ada aperture ring. Lain macam betul. Dia ada iris lock. Iris lock ni kalau kita pergi dekat A macam ni kan. Sekarang ni pergi dekat A. Ini bukan A. Okay, so pergi dekat A. Alright, aku tekan iris lock. Alright, tekan iris lock. So aku dah tak boleh ubah dia punya aperture ring. Itulah maksud dia. Alright, so lepas tu inilah dia punya, sekejap biar aku ni dulu. Alright, yang inilah dia punya aperture ni. Dia ada bunyi. Kalau aku tekan sini dia tak ada bunyi. Clear kan? Tak ada bunyi. Ini normal lah. Semua kebanyakan lens Sony ada. Kebanyakan lens GM ada. Yang ni bukan lens GM, ni lens G. Tapi dia ada feature secara luaran dah hampir sama macam GM. So ini dia punya lens hood. Ni kalau aku buka lens hood dia macam sekarang ni. Ni tak ada lens hood. Yang ni lens hood dia pendek je. Aku pasang dulu. Okay. Dan kalau tengok dekat depan ni kan, kalau boleh nampak depan ni, nampak tak? So inilah bahagian hadapan dia. Boleh tulis dekat sini. Dia punya filter ialah saiz 72mm dan focusing paling dekat ialah dalam 28cm ataupun 24cm kalau kita zoom. Itu dia punya minimum focus distance. Okey. Kalau nak compare dengan lens 16-35 f4 Zeiss. Yang ini ialah Zeiss, yang ini ialah G. Korang boleh nampak perbezaan dia kat sini. Macam ni biar aku tunjuk. Okay. Kalau tengok kat sini, Zeiss memang lebih besar dan juga lebih berat berbanding dengan lens terbaru G ni. Lebih besar, lebih berat. Sebab yang Zeiss ni, dia punya build dia memang nampak yang build dia memang agak tough lah. Kalau yang ini, dia punya build dia memang dia pakai magnesium alloy, tapi dia bukan macam full body, the whole thing jadi magnesium alloy. Sampat dia menggunakan plastik. Kalau Zeiss ni memang kebanyakannya dia magnesium alloy. Memang even dia punya ring ni, ring nak fokus ke apa semua pun juga menggunakan magnesium alloy, bukannya ketah. Dan dia punya yang ni pun lebih tinggi. Tetapi secara keseluruhan lens G ni memang jauh lebih ringan, jauh lebih kecil kalau compare dengan yang ni. Okay guys, ini semua ialah gambar-gambar yang aku shoot menggunakan lens FE PZ16-35G dan juga FE 16-35 Zeiss. So antara G lens dan juga Zeiss. Banyak gambar-gambar ni, kita tengok gambar satu persatu untuk melambangkan korang. Semua gambar ni aku shoot menggunakan A7S Mark III. Alright, so kita tengok dari segi wide. Lens G ni aku set 17mm, ada kesilapan sikit kat situ. Lens Zeiss yang belah kanan ni, yang ini aku shoot betul-betul 16mm. Jom kita tengok dekat bahagian tengah, kita boleh nampak hampir sama lah, tak ada apa banyak beza sangat. Tapi kalau kita pergi ke bahagian tepi, dekat sini G akan nampak lebih sharp sikit, tapi tak adalah sharp macam kita pakai GM. Dia ada nampak sharp sikit je lah. Kalau kita compare pula, bila aku zoom ke 35mm, di bahagian tengah boleh nampak hampir sama, tak nampak beza sangat. Kalau di bahagian tepi, sama jugalah, G dia akan lebih sharp sedikit.
Ni bahagian tepi bahagian kanan. Kalau bahagian tepi yang kiri pun sama juga, kita boleh nampak yang Zeiss, yang G, yang lens power zoom G ni dia lebih sharp berbanding dengan Zeiss, tapi tak adalah nampak jelas sangat. Kalau dalam keadaan backlight, ini dua-dua gambar ni aku ambil backlight, sebelah kiri ialah G, sebelah kanan ialah Zeiss. Yang ini kedua-dua gambar ni aku ambil dalam keadaan white mode. Kalau tengok di bahagian tengah, kedua-dua lens ni hampir sama, cuma nampak yang dekat Zeiss ni, yang bahagian sini boleh nampak ada sedikit ghosting dekat sini, sebab dalam keadaan backlight kan, nampak ghosting sikit. Dari segi sharpness kita boleh nampak beza sedikit lah, yang G ni ada sikit sharp, tak adalah banyak sangat. Alright. Ok, kalau kita tengok, aku zoom pula, yang ini gambar ni aku zoom pula dan boleh nampak dengan jelas, iaitu lens G lebih sharp berbanding dengan Zeiss. Tapi macam aku cakap awal tadi, tak adalah sharp gila-gila sangat. Dari segi purple fringe kita boleh nampak dua-dua lens ni memang agak clear lah. Aku menggunakan software Capture One Pro, memang terbaik lah software ni kan. Boleh nampak lah yang G ni lebih sharp sikit. Alright. Dan ini ialah gambar aku shoot menggunakan lens G. Dari segi sharpness dia memang terbaik. Aku menggunakan kamera Alpha 7S Mark III. Dekat bahagian-bahagian sini kita tak nampak ada purple fringe. Yang ini pula gambar aku shoot menggunakan A7S Mark III dan juga 1635G. Dan yang gambar ni aku menggunakan flash. Kena boleh nampak lah, ini semua flash. Gambar ni aku dah edit sikit lah, semua gambar raw, aku tak ada edit banyak-banyak sangat. Just main-main macam tu je lah. Dia nak tunjuk korang dari segi sharpness, distortion apa semua. Alright. Di segi autofocus performance juga, lens G ni mempunyai autofocus motor yang lebih laju berbanding dengan Zeiss. Selain daripada tu, dan kalau korang perasan dia punya dekat sini ini dia punya fokus, ini dia punya zoom. Dia ada sedikit naik kat situ boleh nampak dia ada sikit macam perbezaan lah. Ini Sony buat sebab senang nak membezakan antara antara fokus dan juga zoom. Dan apa maksud PZ? Macam kata tadi, lens ni ialah FE-PZ 16 ke 35mm f4G. Apa maksud PZ? PZ bermaksud power zoom. Apa itu power zoom? Power zoom ialah di mana kita boleh zoom tidak menggunakan ring. Macam ni lah, kita nak zoom kan, sebelum ni kita zoom macam ni kan. So sekarang ni kita boleh zoom tanpa menggunakan ring ni, sebab dia ada motor dekat dalam. Dia ada motor untuk zoom. Dan yang peliknya untuk lens ni ialah dia punya motor untuk zoom tu ialah motor yang sama digunakan untuk autofocus. Aku tak tahu macam mana engineer Sony boleh buat benda ni, memang sangat-sangat pelik. Bila zoom in, zoom out, memang dia takkan extend. Lens ni memang tak extend, lens ni akan punya size yang sama, berat yang sama, dia tak berubah. Dia punya ratio dia tak jadi lens tu jadi lebih panjang ke, dia tak ada. Dia masih juga dalam keadaan yang sama. Dan disebabkan itulah dia boleh buat lens FE1635 f4 ni dalam saiz yang sangat kecil, sangat pendek dan sangat-sangat ringan. Dari segi zoom tadi tu, kita boleh zoom menggunakan button ni, di mana kita boleh tekan TW, T untuk tele, W untuk wide. T ni maksudnya kita zoom in, yang ni untuk zoom out. Alright. Dan juga kita boleh menggunakan setting dekat kamera body. Kita boleh set, contohnya macam kamera FX3, dia ada zoom dekat zoom button dekat bahagian atas dan dedicated. Kalau untuk model-model lain, contoh macam Alpha 7S, Alpha 7 Mark IV, kita boleh customize button untuk jadikan dia sebagai button zoom in dan zoom out, tele dan juga wide. Alright, kita boleh juga. Selain daripada tu, kita boleh juga menggunakan remote untuk kita zoom in, zoom out. Contohnya macam menggunakan grip, macam grip ni. Ni. Okey. Menggunakan grip ni kita boleh juga zoom in, zoom out. So bayangkan kalau kita handle lens ni, lens juga kamera dengan gimbal, kita tak perlu nak touch lens tu. Kita hanya menggunakan remote je. So one hand, satu tangan memegang gimbal, satu tangan lagi pegang remote. Kita boleh zoom in, zoom out, fly sambil record video. Memang rare, sangat-sangat rare.
Selain daripada tu, penggunaan zoom in zoom out ni kita juga boleh gunakan untuk kita buat zoom dolly shot. Macam video yang korang tengah tengok ni. Ini ialah teknik menggunakan kita panggil zoom dolly shot. Aku lupa lah nama dia tapi bukan macam tu. Maksudnya kita move, kita bergerak dan juga kita zoom out pada masa yang sama dan dapat efek macam seolah-olah background tu yang bergerak. So ini ialah satu teknologi, bukan teknologi, ini satu teknik dalam video recording. Memang agak susah untuk dibuat, tapi dengan menggunakan FEPZ1635 F4 ni kita boleh buat dengan mudah. Tak macam dulu lagi lah. Dulu agak payah lah, aku pernah try, memang agak payah. Tapi dengan ni memang sangat mudah. Bila bercakap mengenai video, memang lens ni sangat-sangat sesuai untuk record video terbaik. Tapi untuk foto pun tak ada masalah. Dia boleh juga untuk ambil gambar, tak masalah. Kita ambil gambar sunset ke sunrise ke, ya, lens 1635 untuk landscape memang champion. Tapi kalau untuk video tetap juga champion. Alright, aku rasa itu sajalah video aku mengenai lens terbaru daripada Sony, iaitu FE1635 F4G PZ. Yang lupa cakap PZ, panjang sangat nama dia. Alright, basically personally bagi aku lens ni memang sangat unik. Memang sesuai untuk hybrid user. Korang nak shoot foto, korang nak shoot video, memang terbaik. Sharpness dia memang ada. Kalau nak compare dengan Zeiss, lens ni lebih tajam, lebih better atau fokus performance dan lebih unik. Harga dia 5,699. Tengoklah harganya ni. Aku dah lupa dah harga dia berapa, tapi lebih kurang 5,699 tak silap aku lah. Kalau betul yang harga aku tunjuk ni, betul lah tu harga dia. Okey. Alright. Kalau nak compare dengan GM, of course nak compare dengan GM, memang dia lawan GM 2.8, yang ni F4 kan. Jadi ada banyak benda, banyak faktor lah, beberapa faktor yang menyebabkan lens ni ada setengah feature tu dia menang dan juga ada beberapa feature lens GM tu menang. So katakanlah korang sudah mempunyai lens Zeiss 1635 F4, berbaloi tak untuk pergi lens ni? Kalau korang shoot foto, kalau korang shoot landscape, bagi aku tak payah, korang tak payah beli lens ni. Korang stay je lens PZ. Melainkan kalau korang memang tak ada lens 1635 dan korang nak mencari lens 1635, inilah dia lens dia. Inilah lens yang wajib beli. Wajib. Okay, so aku rasa itu sahajalah video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Hai, nama saya Mika. Jangan lupa subscribe Syaful Baker YouTube. Korang kena subscribe Syaful Baker YouTube. Kalau korang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Tekan butang loceng supaya korang tak selepas. Jangan lupa subscribe sekarang.